Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kitab kita Muhimmah fil Ilmil Hadis pada muka surat yang ke-32. Dan telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya ia bersabda, 4 bahagi daripada perempuan yang menjadi isi neraka. Kalau kita tengok di dalam hadis-hadis Nabi tentang peristiwa yang Nabi nampak di dalam Isra' dan Mi'raj, ataupun hadis-hadis yang menceritakan tentang isi neraka, Nabi menyebutkan kepada kita tentang punca kenapa orang perempuan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ulama-ulama membahagikan kepada 4. Yang pertama disebutkan tentang kekurangan taat. Kepada siapa? Kepada Allah. 2, kekurangan taat kepada suami. 3, kekurangan bersyukur. Dan yang keempat, kekurangan akal. Kalau kita lihat di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid huwa ibnu Aslam an Iyad bin Abdullah bin Abi Sa'id al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla famarra 'ala an-nisa faqala ya ma'syara an-nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahli an-nar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashir ma ra'aitu min naqishati aqli wa dinin adhhaba lilubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna qulna wa ma nuqsanu dinana wa aqlina ya Rasulullah qala alaysa shahadatul mar'ah misla nisfu shahadah ar-rajul qulna bala qala fadhalika min naqsani aqliha alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum qulna bala qala fadhaliki min naqsan diniha. Baik, hadis yang kita baca ini ialah hadis yang sahih tentang apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Abdullah bin Sa'id al-Khudri kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya. Nabi keluar pada semayang hari raya ni, dan kita kena ingat Nabi Muhammad ni semayang hari raya di Padang, di kawasan lapang. Habis tu ustaz, yang kita semayang raya dalam surau, dalam masjid, apa cerita? Harus, tak salah. Tapi yang Nabi semayang hari raya buat di tempat lapang. Kenapa tempat lapang? Supaya membolehkan orang perempuan datang semayang. Yang uzur ke, anak dara ke, yang haid ke, apa ke, mai semayang. Supaya mendengar khutbah. Supaya merasakan macam mana ini hari raya. Sebab itu kalau kita ni hari raya, bawa anak isteri kita pergi semayang raya. Sebab ada orang yang pergi semayang raya,
Dia ya, isteri tinggal di rumah. Anak dara tinggal di rumah. Pada hari raya ni anak dara boleh main. Sebab tu dianjurkan semayang di padang, di kawasan lapang, dataran dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak buat di masjid pun tak jadi hal. Nak buat di surau pun tak jadi hal. Baik. Maka Nabi pun pergi semayang di tempat solat. Kemudian kata dia, famarra 'alan nisa. Nabi melintasi kawasan orang perempuan. Dan bila Nabi melintasi orang perempuan, Nabi berhenti di situ, Nabi bercakap pada mereka. Nabi berkata, ya ma'syaran nisa. Ya ma'syaran nisa, wahai orang-orang perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kamu. Fa inni uritukunna aktsara ahli nar. Bersedekahlah kamu banyak-banyak. Sebab aku nampak kebanyakan isi neraka ni, kebanyakannya adalah perempuan. Nabi berhenti pada hari raya, Nabi cakap kat orang perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kamu. Kenapa? Pasal aku tengok dalam neraka, kebanyakan isi dia, penghuni dia ialah perempuan. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu salah satu cara nak menghilangkan, salah satu cara kita ni tak masuk ke dalam neraka, salah satu caranya ialah banyakkan bersedekah. Maka bila Nabi berkata demikian, mereka bertanya kepada Rasulullah, wa bima ya Rasulullah, kenapa yang kami ni masuk neraka banyak? Padahal kami rajin puasa. Kami rajin puasa, kami rajin baca Quran, mai tim tadarus Quran kami kepala dia. Mai merhaban berjanji kami duk buat. Mai duk jaga anak, mai duk beranak kami yang buat. Semayang tarawih kami tak balik selagi tak habis 20. Kami yang banyak berzikir. Kami berzikir tak guna tasbih, kami guna cincin. Nak tidur pun cincin di jari. Siapa kami pula masuk neraka banyak ni? Soalan orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, tuksirna la'na wa takfurnal ashir. Dua sebab. Yang pertama, kamu adalah golongan yang banyak melaknat. Dan yang kedua, wa takfurnal ashir, dan kamu adalah golongan yang banyak sekali mengkufuri nikmat pemberian daripada suami kamu. Dua sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kamu laknat suami kamu. Dua, kamu tak pernah bersyukur dengan apa yang suami kamu bagi. Dua, Nabi sebut dua lah. Kemudian kata Nabi, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba lubbi ar-rajul al-haram min ihdakunna. Kemudian kata dia, aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya melumpuhkan hati seorang lelaki yang tegas melebihi salah seorang daripada kamu. Kata Nabi, yang kedua sebab kamu ni ada satu penyakit. Nama dia kurang akal dan kurang agama. Yang saya sebutkan awal-awal tadi. Yang mana dengan sebab dua benda ni, ramai laki-laki jadi rosak pasal kamu. Kerana kurangnya akal kamu menjadikan laki-laki ni berosak dengan kamu. Walaupun laki-laki itu tegah, mai dengan isteri ni, dia mai kurang akal dia tuan-tuan, tak boleh kata apa. Apa dia? Amboi abang, saya pakai lawa lagu ni pun, orang tanya, bini siapa tu? Saya duk solek lagu ni pun abang, orang tanya, tu bini siapa? Dia pun kata bini abang, hak nama naik juga abang. Yang orang duk kata, untung leman dapat bini segak, abang juga yang untung.
Laki tu bodoh, mengangguk lah, tak betul. Tak apalah, hang pakai lagu mana pun, hang pakailah pakaian apa pun tak apa. Walaupun suami tu asalnya tegah. Awak pakai lagu ni abang tak suka. Lagu ni tak boleh pakai, ketat lagu ni pasal apa? Amboi abang, oi, adanya ketat lah ha. Kalau orang tengok saya ketat lagu ni, orang duk perhati pun orang kata bini abang hak lawa. Tak apa. Dia mai kurang akal dia ni tuan-tuan, kalah. Tu abang nak pergi mana? Abang nak balik tengok mak. Tengok mak macam lah abang tu tak ada adik-beradik lain. Abang Long ada, Kak Ngah ada, abang Kak Cik ada, mereka buat apa? Abang tiap-tiap minggu balik, sudah lah. Jom kita pergi Pampir. Tak balik kampung tengok mak. Isteri masa tu main akal dia kurang, dia kata jom kita pergi Pampir. Maka laki pun ikutlah naik Pampir. Naik kuda pusing. Yang ni yang Nabi sebut. Kerana kekurangan akal orang perempuan, kekurangan agama orang perempuan menjatuhkan laki-laki. Laki-laki ni tunduk pada dia. Kemudian kata dia lagi, bukankah orang perempuan bila dia bersaksi setengah daripada persaksian lelaki? Dan bukankah wanita bila dia haid dia tidak boleh solat, dia tidak boleh berpuasa? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Itu kekurangan agamanya. Baik, hadis yang kita baca ni ialah hadis yang sahih. Baik, kita lihat kepada huraian daripada kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Dia kata orang perempuan yang nampak menjadi isi neraka tadi terbahagi kepada 4 bahagi. Pertama, perempuan yang jahat perkataan atas suaminya, dan jikalau gaib suaminya daripadanya, maka tiadalah memelihara ia akan dirinya, dan jikalau hadir suaminya, nescaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya. Ini yang kita sebut tadi, yang Nabi sebut dalam hadis Nabi tadi, tuksirna la'nah. Kenapa yang jadi banyak penghuni neraka? Orang perempuan melaknat suami dia, jahat perkataan kepada suami dia. Bila suami dia tak ada, dia tak jaga diri dia. Dan bila suami dia ada, menyakitkan hati suami dia dengan kata-kata dia. Tadi saya buat rakaman untuk satu rancangan sempena Ramadan. Tajuk apa saya lupa. Tapi legend-legend lah. Bersama The Legend. Saya tanya, saya ni legend ke? Dia kata legend dah. Kategori legend dah. Allah naya. Kategori dinosaur dah saya. Siapa lagi? Dia kata ustaz ni rakaman yang nombor 2. Oh, rakaman nombor 1 bekas Perdana Menteri. Oh, memang legend sungguh tak ni. Hak nombor 1 tu tua, saya nombor 2, jadi saya pun kira tua agak. Dia tanya pada saya, apa pendapat ustaz seseorang membuka aib masing-masing pasangan dia di media sosial? Dia buka segala aib laki dia, seronok bercakap dalam media sosial, seronok orang komen, seronok tengok berapa ribu like, berapa ribu komen, seronok pula orang sokong dia. Tiba lagi, hang kata lagi. Yang laki dia diam, tak jawab. Adakah bila ramai orang sokong apa yang kita buat tu kita betul? Jangan buka aib depan orang. Kerana aib kita pun banyak. Kalau kita rasa kita tak bersalah, tuntut dalam mahkamah. Biar mahkamah tentukan kita salah atau dia salah, kita betul atau dia betul. Kerana bila kita bercakap di khalayak, semua kita ni betul. Dan tukang sokong ni ramai. Dia suka tengok rumah tangga kita hancur. Dia suka tengok kita bercerai. Dia suka tengok orang maki kita. Dan kita pula rasa, wah, saya tak sangka supporter saya ramai. Saya rasa kuat sekarang ni. Sudah.
Tapi ada laki-laki yang sabar. Dia dah lah tutup mulut, pakai face mask pula, langsung tak cakap. Dia cuba tengok orang rumah dia, melalak sana, melalak sini. Hang tak baca hadis kan? Betul, suami kamu ada aib, tapi bukan khalayak membicarakan dia. Yang membicara dia, buka depan hakim, cakap depan hakim. Hang nak minta apa? Nak minta cerai, minta depan hakim. Jangan sampai termasuk dalam kumpulan ni yang kita duk baca ni, duk maki laki dia jantan tak guna, laki-laki curang, laki-laki dayus, laki-laki tak boleh pakai, haprak semuanya dah. Kalau dia haprak, kamu tak naik pinggang daripada 24 jadi 40. Kalau dia laki-laki tak guna, lama dah nak kamu mati. Kalau laki-laki itu tak guna, lama dah kamu ni bengkak merata badan, kena sepak terajang. Sebab itu, isteri-isteri sabar banyak-banyak. Kalau rasa kita tak puas hati dengan suami kita, kita ada tempat untuk kita mengadu. Bukan netizen. Netizen ni singkatan daripada internet citizen. Dia jadi netizen. Kalau rakyat internet, tuan-tuan, memang. Sebab tu kita jangan ambil provok. Sebab kalau kita bercerai, netizen tak akan bagi sekupang pun untuk menolong anak-anak kita hidup. Netizen tak akan bagi pun nafkah untuk anak-anak. Tu yang ada satu orang artis main datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya punya lingkup TV tak boleh masuk, apa pun tak boleh masuk, bergaduh." Saya kata, yang hang dah ada isteri, yang hang gatai pergi cari perempuan lain pasal apa? Bila isteri hang bising-bising, hang marah pula. "Saya silau, Ustaz, saya tak tahu lah, Ustaz, saya ni kena sihir ke, kena apa, saya tak tahu, Ustaz, saya jadi angau, Ustaz, saya tak boleh tumpu." Sudahlah, saya kata, benda dah jadi. Sekarang apa hang nak buat? Nak minta tolong Ustaz ubatkan saya, Ustaz, saya tak boleh lupa perempuan tu, Ustaz, tak tahulah. Saya kata tak boleh lupa, apa senang ya. Hang padam nombor telefon dia, hang padam segala WhatsApp dia, hang block dia punya Telegram, hang tak ada kontak dia apa semua, selesai masalah. Lagi senang, hang ambil telefon hang campak dalam Sungai Kelang, lagi bagus. Tak usah duk hubung terus. Ingat pada anak, ingat pada isteri hang. Tak usah kontak lah. Dah selesai masalah. Dalam kita duk nasihat, isteri dia buka pula dah. Pompang, kerja ditamatkan. Program TV, radio ditamatkan. Lah apa pun tak ada, bisnes apa pun tak ada. Lagi sekali mai jumpa saya, Ustaz, saya kosong, Ustaz. Saya tak ada apa dah, Ustaz. Saya kata, kalau akak buka juga aib suami akak, orang tak percaya pada suami akak, orang tak mau dah, orang tak hormat dia tak ada job. Kalau akak bercerai nanti, macam mana dia nak tanggung anak-anak akak sebagai nafkah? Lah jadi sungguh dah. Bila bercerai, duit tak ada, nak tanggung anak-anak je nah. Dia menega tebu tepi jalan, tak laku menega nu, tak laku ni, tak laku apa pun tak ada, duk menung. Lah saya kata kat dia lah macam ni lah, main duk sekolah saya. Saya bagilah kerja apa kat awak. Awak buat kerja. Berapa sen saya bagi, syukur lah. Hak mana saya ada, saya ada. Nombor 2, hang jual segala rumah, hang jual segala kereta hang. Pergi bayar nafkah. Jadi kalau akak buka aib suami, orang tak bagi job pada dia, dia dah insaf pun orang tak percaya, lama-lama yang jadi susah siapa? Yang jadi susah akak juga, sebab dia tak mampu nak bagi nafkah pada anak-anak. Memang kita seronok buka aib orang masuk belah kita. Memang kita suka orang support kita. Media support kita. Tiap-tiap hari keluar dalam media, tiap-tiap hari keluar dalam apa nama Facebook dan sebagainya. Tapi kesan akan datang. Kita bukan hidup sehari dua, anak-anak kita nak besar, dia nak sekolah.
Nanti dia masuk sekolah, orang kata kat dia, "Pok hang curang no." Sagi kawan-kawan di sekolah dia kata, "Ayah kamu." Ya, ayah kamu. Fikirkan anak-anak. Sebab tu kalau rasa dah tak mau pada dia, pergi mahkamah minta cerai. Dah clear. Dan abang-abang pun kalau rasa dah tak mau dengan isteri, sudah, jangan pukul. Ini belasah dia pasal apa? Allah kata dalam Quran kan, "Fa'imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan." Kalau kamu sayang pada isteri kamu, pegang elok-elok. Dan kalau dah hilang perasaan, lepaskan baik-baik. Jangan pukul, jangan gantung tak bertali dan sebagainya. Maka nombor satu, perempuan yang banyak menjadi isi neraka ni pasal apa? Mulut jahat dengan laki dia. Mulut jahat dengan laki-laki dia, dan bila laki dia tak ada, dia buat jahat di belakang suami dia. Dan bila suami dia ada, wa tuksirna la'nah, dia kutuk laki dia. Jantan tak guna. Abang ada selama ni. Ada abang selama ni layan saya. Ada abang selama ni pedulikan saya. Dia mari buah tu tuan-tuan. Sedap. Allahu Akbar. Yang kedua, perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Kurang syukurnya. Tadi kurang taat. Saya sebut dah tadi, kurang syukur. Allah bagi tak bersyukur, suami bagi pun tak bersyukur. Adanya. Kadang-kadang habis upaya. Ni tambah nak raya ni. Abang raya tukar lah kereta. Malu balik kampung. Ni raya ni mereka nak buat reunion. Sekolah cek. Takkan nak pergi dengan abang naik kereta kanch. Alignment lari balancing out. Bumper pun duk relai, duk ikat dengan dawai. Macam mana tak? Ambil lah kereta baru keluar. Abang tak mampu lah. Tuk Soraya macam ni. Malah balik. Ada yang dia buat pada laki dia, sampai laki dia jadi serba salah. Rumah abang tu, rumah mak abang tu, bilik ayak satu. Dah lah satu tai tak ada, arak simen berlubang, cek geli tu tak. Nak raya mah mereka pula lah ni macam ni lah. Kita pergi pagi tu, pergi lah. Lepas tu tengah hari pergi ada hotel lah. Geli pula, jamban kat luar pula. Janganlah hena rumah abang. Tahulah jamban kat luar. Tu rumah mak abang, rumah ayah. Abang sekolah besar semua di situ. Tu abang, saya bukan sekolah situ. Lah macam ni lah. Abang balik seorang. Saya balik rumah mak saya. Tak boleh macam tu. Lagi mak kata apa? Kira mak je kata saya. Serba salah lah abang ni. Lah tipu mak. Mak saya sat mak ni. Lena ni tak apa nak sihat. Duk pita punya. Tu dia kata nak tidur kat hotel. Kau suka hang lah. Dia jadikan suami dia ni tak mampu nak buat. Itu pun jadi penghuni neraka. Dia tak boleh nak syukur dengan apa. Bagi gelang, gelang kecil. Bagi rantai, rantai halus. Bagi cincin, cincin nipis. Ada saja. Kurang syukur. Nombor 3. Perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki. Dan keluarlah ia daripada rumahnya hal keadaan memakai perhiasan kemegahan. Kurang taat kepada Allah. Tadi saya sebutlah awal-awal tadi. 4 sebab ulama-ulama duk bincang hadis-hadis Nabi ni. Daripada kurang taat pada suami, kurang taat pada Allah, kurangnya bersyukur. Yang ni kurang taat kepada Allah. Bila kita tanya, kenapa kamu ni tak mau tutup aurat? Dia kata, ni hak saya. Kenapa kamu tak mau tutup? Suami saya pun tak larang.
Kenapa kamu keluar daripada rumah pakai macam ni? Saya nak jadi diri saya. Saya tak mau hipokrit. Saya tak mau hipokrit. Saya nak diri saya. Maka dia jadi penghuni neraka ni. Bila keluar daripada rumah dalam keadaan tabarruj. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kadang-kadang itu yang menjadi kebanggaan kepada mak bapak. Bila anak dia keluar dengan gambar, bila anak dia jadi terkenal dengan fashion, bila anak dia terkenal dengan suara, macam-macam dah. Hidup saya ni, jumpa manusia ni macam-macam. Ada mak, ada bapak penyanyi minta saya tolong doa anak dia. Anak saya ni ustaz menyanyi tak apa nak laku, ustaz tolong doa bagi laku. Ada tuan. Dah lama dah berkecimpung dalam dunia seni ni. Tak naik-naik lagi ustaz. Saya kata kat dia, nikah ke anak? Tak. Abang bagi nikah, abang cari hak baik-baik bagi nikah. Tak usah, Allah tak bagi naik tu ada sebab abang. Ada yang main jumpa dia kata, ustaz, tolonglah kak. Dulu dia penyanyi top. Tolonglah ustaz, minta rekomen dekat penerbit rancangan. Masukkan kak balik dalam nyanyian persembahan. Ustaz kenal ramai orang dekat televisyen. Kak tak ada kerja kan? Lu harap kenuri kahwin ni orang panggil operasi nak dapat. Saya pun kesian tuan, macam mana nak tolong. Larat nak main jumpa saya bagi kerja. Hak seorang nak bagi kerja, seorang bagi kerja, lama-lama saya bankrupt. Saya kata, kak saya ni pun sat keluar TV, sat tak keluar TV. Sat boleh keluar, sat tak boleh keluar, sat lepas gam, sat gam sat gam cak gajah, macam-macam. Saya nak recommend apa kak lainlah kalau TV saya sendiri, saya boleh buat keluar. Tolonglah ustaz, itulah kepandaian kak. Allah tuan-tuan, saya enggak depa. Kalaulah saya kaya tuan-tuan, saya buka kilang, saya buka industri, saya buka perusahaan, saya panggil dia main kerja dengan saya. Siano tuan-tuan. Sebab tu kita kena jadi kaya. Kita boleh buka macam-macam. Tuan-tuan tak kesian ke tengok anak-anak dara kita, anak-anak perempuan kita yang kena buka tudung bila kerja. Bila habis kerja pakai balik. Bila kita tanya tak boleh pakai ke, bos tak bagi. Pilah kerja tempat lain. Mana ada ustaz, susah nak dapat, nak ni pun susah dapat. Tak apa ustaz, saya tak reda, saya buka. Saya duduk dalam satu tempat dekat airport. Duduk minum air dalam bilik menunggu sampai terbang. Duduk. Saya tengok satu perempuan baru sampai bawa beg. Saya tengok dia, pergi mana perempuan ni? Dia masuk dalam bilik staff. Oh, staff. Sekali lagi dia keluar pula, dia pakai skirt. Lah. Tadi pakai baju kurung, bertudung, molek. Keluar-keluar pakai skirt. Ni cerita betul lah. Jadi saya tak puas hati. Budak kita. Saya pula duduk situ, holding room lounge apa nama tau. Saya pergi tanya dia. Tadi akak pakai elok, apa saya pakai macam ni? Skirt. Ini uniform tu. Kahwin dah? Dah. Suami kata paksa cari rezeki. Allah. Yang kita baca ni bukan untuk isteri je. Kita sebagai bapa, kita kena pastikan anak-anak kita. Jangan duk nampak isteri kita je. Jangan duk nampak isteri orang je. Tengok anak dara kita. Allah katakan dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara.
Alangkah bagusnya kalau tuan-tuan ni jadi orang kaya. Buka perusahaan sendiri. Panggil anak-anak tuan-tuan. Main kerja dengan tuan-tuan. Baik bini market ke, kedai runcit ke, mi udang ke. Jadi kerana akaun kita ke, jadi supervisor kita ke, jadi operator ke, tak kira. Kita duk kata benda ni haram, benda ni haram, neraka, haram, neraka. Tapi apa solusi yang kita buat untuk tolong dia orang? Dulu tahun 90-an, ada 2 kes yang saya jumpa, selepas tu dia meledak. Satu orang Melayu kita, orang Islam kita, dia kerja, jaga, pengawal keselamatan di kilang Balik Bayar. Pusat penternakan tu, ladang Balik Bayar. Bila saya tahu dia kerja di situ, saya jumpa dia. Dia kata kat saya, kalau ustaz boleh bagi saya 1,500 sebulan, saya berhenti kerja. Saya pun nak makan, ustaz. Kerja ni tak dapat, kerja ni tak dapat, hak ni je dapat. Dia duk kira lori hak bawa Balik Bayar tu, duk kira berapa masuk, berapa keluar. Sian, tuan-tuan. Tu satu. Satu lagi, lepas kes tu, yang jadi penyakit JE tahun 90-an, kalau tuan-tuan ingat. Yang satu lagi pula, dia ni tukang solek mayat. Bukan tukang mandi mayat, tukang solek mayat orang. Jadi bila mayat tu nak buh dalam keranda, dia pakai kot, nak pakai boh apa semua ni. Dia solek bagi cantik, baru buh dalam keranda. Keranda tu dia buka setengah, orang mai tengok muka dia. Mayat tu dia solek. Saya kata, abang, kita benda yang melibatkan agama orang lain, kita tak boleh campur. Benda yang melibatkan agama orang lain, jangan campur. Abang sekarang ni buat kerja ni melibatkan agama dia. Boleh tak abang jangan campur? Jawapan dia sama dengan jawapan Pak Cik Jaga tadi. Kalau ustaz boleh bagi saya banyak ni, saya berhenti. Masa tu tuan-tuan, timbul dalam jiwa saya, aku nak jadi orang kaya. Aku nak buat satu kerja yang menjadikan aku boleh tolong orang daripada terlibat dengan benda-benda yang tak elok. Sama ada membolehkan dia menutup aurat, sama ada membolehkan dia bersembahyang, sama ada membolehkan dia dapat pendapatan yang keluar daripada haram atau syubhah. Jadi ya, kalau ada 1,000, kalau ada 100,000, kalau ada 1,000,000 orang yang macam tu, halal. Kadang-kadang kita duk kata, apa kerja situ, apa kerja situ. Solusi dia apa? Hang buat apa untuk tolong dia? Apa yang hang buat untuk selamatkan dia, tuan-tuan? Kita banyak klaim, banyak ngutuk, tapi nak bagi jalan tak ada. Ada rockers. Masa tu dia tak berapa nak rockers dengan tak rockers lagi. Dia duk dengar ceramah saya. Bila saya turun Kuala Lumpur, dia mai. Dia ikut saya sampai ke bilik hotel, nak makan dengan saya, lepak dengan saya, nak ambil ilmu. Dia kata jiwa tak tenang. Macam-macam benda saya buat, ustaz, saya tak tenang. Saya kata macam ni lah abang, yakin pada Allah. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau abang rasa abang boleh berhenti, abang yakin Allah Taala tolong abang, tak terlibat lagi dengan benda-benda ni, berhentilah abang. Dia nekat, dia berhenti, tuan-tuan. Daripada rockers yang termasyhur. Sekarang saya tengok dia dah bawa orang pi umrah dah. Dah jadi package dah. Bawa package umrah dah sangat ni. Jadi mutawif dah. Alhamdulillah. Belajar di pondok saya. Alhamdulillah.
Ada sahabat saya tuan-tuan, kita basuh dia, alhamdulillah buat kerja hak elok. Sekarang dia ada tauliah, boleh mengajar dah. Yang tak ada tauliah saya. Astagfirullahalazim. Dia ada ikut saya, dia pergi ambil tauliah. Lah mengajar tauliah, dia ada tauliah Quran, mengajar Quran. Saya tak ada tauliah kata. Lah. Dia ada tauliah mengajar Quran je dia. Tajwid, mengajar tajwid, guru tajwid. Dia bukan tauliah ceramah, tauliah. Tauliah ni banyak jenis tuan. Tauliah berkitab, tauliah pengajian umum, tauliah untuk Al-Quran. Tauliah untuk ceramah saja. Jenis-jenis tauliah macam-macam. Jadi undang-undang peraturan sesebuah negeri mesti ada tauliah. Jadi kena hormatlah tauliah. Kena hormatlah undang-undang tu. Banyak orang duk telefon saya. Ada yang tanya, wartawan nak tanya saya tentang filem Mentega apa tu. Saya kata no comment. Saya tak tahu. Saya tak pernah tengok. Jadi saya tak dapat nak komen. Komen tanya pada orang yang tengok Mentega lah. Ni nak tanya Ustaz tentang tauliah tak? Apa soalan? Tauliah boleh saya jawab. Pasal benda tu kena mengena dengan saya. Saya kata tauliah tu adalah hak undang-undang, peraturan di sesebuah negeri. Kalau kita tak ada, tak sapi lah. Hormatlah. Kalau mereka tak bagi, kita buat juga. Kita langgar bila mereka tak bagi. Bukan salah mereka, dah betul tak ada. Saya kata saya tak ada tauliah. Saya di Malaysia ni saya ada tauliah 3 negeri saja. 3 negeri saja saya ada tauliah. Hak lain saya tak ada. Kenapa Ustaz tak ambil tauliah? Saya tak larat nak ambil tauliah setiap negeri, saya tak larat. Saya tua lah. Senyakit banyak, nak pergi mengadap, nak pergi temu duga apa semua. Bukannya dapat tauliah tu, bagi surat gitu, tu lesen terbang. Saya tak mau lesen terbang, saya kata. Saya kalau boleh temu duga, jumpa mufti, jumpa kita nyembang. Baru betul tauliah. Saya tak larat. Jadi kalau negeri tu saya tak ada tauliah, saya tak terima. Dulu Ustaz boleh ceramah semua negeri. Dulu. Masa tu tauliah sementara boleh buat. Saya nak ceramah, dapat tauliah sementara. Pergilah ceramah. Masjid nak buat anjur ceramah, buat tauliah sementara. Boleh lah. Kadang-kadang dia pakai tauliah perak. Dia pakai tauliah perak, dia endorse sekali, jalan. Pasal dah ada tauliah perak. Saya ada tauliah wilayah persekutuan, tak ada masalah. Kuala Lumpur, Putrajaya, tak ada apa masalah. Ni Pulau Pinang macam mana Ustaz? Alhamdulillah lah. Selesai masalah dah. Jadi hak negeri sekarang, negeri yang tidak ada tauliah macam mana? Saya tak pi. Melainkan mereka keluarkan tauliah sementara, saya terima. Tapi kalau ada negeri tauliah sementara pun mereka tak boleh bagi, saya tak pi. Pasal saya hormat. Mereka ada undang-undang mereka, mereka ada raja mereka ada jabatan. Sekali kalau saya terima, buat iklan, tiba-tiba diarah batal, jadi bergaduh masyarakat. Hang kata kat aku kata kat hang. Jadi bergaduh. Jadi saya tak suka tengok orang bergaduh-bergaduh. Kita keluar perkataan yang bukan-bukan. Sebab tu tuan-tuan, saya tubuh kumpulan nasyid. Sebab ada negeri yang minta juga, Ustaz tolonglah Ustaz tolonglah mai ceramah, orang rindu kat Ustaz. No, saya tak ada tauliah, tak mau, tak boleh. Nak juga, boleh. Kita buat konsert. Buat konsert saya tentang nyanyi, relax. Orang duk dengar bila lah dia nak ceramah. Memang tak ceramah sebab saya bukan dibenarkan ceramah. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila kita senang hidup macam itu, tak payah kita nak kontroversi. Supaya masyarakat kita tidak bertelagah. Kalau nak juga ceramah, pergi ambil tauliah. Tak mau ambil tauliah, sudah duduk diam-diam. Ceramah dalam YouTube. Sebab saya dapat surat dulu, saya tak dibenarkan buat rakaman TV. Mereka buat minta tauliah sementara sebab saya nak buat rakaman TV. Dalam masjid ni orang, jawatan kuasa minta kebenaran. Hantar surat, tidak dibenarkan. Sebab Ustaz Kazim tidak mempunyai tauliah.
Kami mencadangkan pada pihak masjid menjemput nama-nama ustaz-ustaz di bawah untuk menggantikan Ustaz Kazim. Tok tak. Bukan dia arah batal terus. Dia bagi cadangan pula. Bubuh nama ustaz ni. Mereka ni ada toliah. TV pun call saya, Ustaz kita tak dapat kebenaran. Tak ada apa. Saya dah kata dah, saya tak ada toliah, you all nak panggil juga. Kami ingat TV boleh masuk, tapi tak ada arahan. Dia bukan batal terus, dia mencadangkan ganti ustaz lain. Lain kalau dia batalkan, dia cadangkan ustaz lain yang ada toliah. Sama majlis jalan juga, cuma saya tak ada apa. Jadi elakkan kontroversi, duk diam-diam sudah. Mana negeri hak panggil kita pipi. Tak ada ceramah, duk rumah. Main lato-lato. Apa zalah? Dah orang tak bagi. Kita hormat pada orang. Saya nak cakap satu je pada tuan-tuan. Saya ni penceramah. Bukan baru. Tuan-tuan tak beranak pun saya ceramah. Ada yang tuan-tuan belum beruban, saya ceramah. Ada yang belum kahwin, tuan-tuan ni saya dah ceramah. Tuan-tuan ikut saya daripada muda sampai tua. Saya ada gelaran saya. Saya dianugerahkan macam-macam anugerah. Saya dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah. Negeri. Bukan masjid. Tahu? Saya tokoh Ma'al Hijrah negeri tu. Tuan-tuan ingat senang nak dapat. Bukan tokoh anugerah peringkat masjid. Dapat kat lebih Husin dah. Alhamdulillah saya ada 2 gelaran Datuk. 2 anugerah Datuk. Agung bagi. Sultan Perak bagi. Susah nak dapat tuan-tuan. Alhamdulillah Tuhan bagi. Dan saya dipilih oleh universiti sebagai entrepreneur. Saya dilantik sebagai entrepreneur universiti. Bukan universiti swasta, universiti kerajaan. Sebenarnya tidak ada nilai tentang benda-benda itu. Bagi orang-orang tak ada nilai. Sebab tu jangan duk bangga dengan benda-benda tu. Sepatutnya bila ada benda-benda macam itu, dipermudahkan urusan. Bukan orang tak kenal, silakan. Itu pun tak ada nilai tuan-tuan. Kita hanya seronok sama-sama kita. Bagi hak lain-lain, tengok sebelah mata pun tidak tuan-tuan. Jadi kalau dah begitu, ikut sajalah peraturan. Pakai sistem yang kita pakai. Hampa panggil, aku pi. Hampa tak panggil, aku tak ada apa. Dan kita tak disoal pun dalam bab tu. Baik, kemudian. Yang keempat. Perempuan yang tiada baginya cita-cita melainkan hendak makan dan minum. Dan tidur dan tiada baginya gemar pada pekerjaan semayang. Tiada gemar pula berbuat taat kepada Allah dan Rasul. Dan tiada pula gemar dalam taat bagi suami dia. Ini kurang akal. Dia mari kurang agama, dia mari kurang akal, dia sekali duduk. Mai semayang tak mau. Tapi ajak shopping laju. Mai taat pada suami tak mau, tapi duit suami mau. Taat pada Allah tak mau, tapi hidup atas bumi Allah. Langsung tak ambil kisah tentang agama. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, hati manusia ni ada 3. Yang Allah Ta'ala terima hati ni satu Asy-Syu'ara 88-89. Yang lain-lain ni tak ada manfaat lah. Harta ke, anak-anak ke, tak ada manfaat. Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Yang Allah Ta'ala terima ialah orang yang datang menghadap Allah dalam hati yang sejahtera.
Maka ulama membezakan hati ni kepada 3. Pertama, qalbun salim. Kedua, qalbun saqim. Ketiga, qalbun mayit. Daripada 3 jenis hati ni, satu ya Allah terima. Nama dia qalbun salim. Hati yang sejahtera. Bagaimana yang dikatakan hati sejahtera? Orang yang kenal Allah, orang yang cinta pada Allah, dan dia bertakwa kepada Allah. Maka dia qalbun salim. Kalau dia mati dalam keadaan tu, Allah kata, Allah terima dia. Tapi kalau dia tak kenal Allah, tak cinta pada Allah, tak bertakwa kepada Allah, mati, macam mana Tuhan nak terima dia? 2. Apa dia yang dikatakan qalbun salim? Orang yang tawaduk, rendah diri. 3. Apa dia qalbun salim? Orang yang tak mengikut hawa nafsu, tak mengikut syaitan, tidak mengikut nafsu ammarah. Dia adalah qalbun salim. Mati dalam keadaan tak mengikut hawa nafsu. Matinya itu, kata Allah, Allah terima dia. Man atallaha biqalbin salim. Ustaz, kalau qalbun saqim? Qalbun saqim maknanya hati yang sakit. Dia sakit dengan peraturan Allah. Senang jadi orang laki-laki. Tak payah pakai tudung, tak payah pakai stokin. Nak menikah 4 pun boleh. Kita ni kena beranak lah, jaga anak lah. Nak menikah ramai pun tak boleh. Nama dia qalbun saqim. Seronok jadi laki-laki, harta dapat banyak. Kita ni orang perempuan dapat setengah pada dia orang dapat banyak. Kita sikit. Macam mana undang-undang apa ni? Qalbun saqim. Mati dalam keadaan macam tu. Hara tuan-tuan. Yang ketiga, qalbun mayit. Hati mayat. Hatinya dah mati. Dia tak peduli tentang agama. Dia tak ambil kisah tentang agama. Dia tak ambil kisah tentang apa pun. Dia dah mati hati dia, tuan-tuan. Dia nak makan apakah, dia nak buat apa pun, dia tak kisah. Saya tengok dalam TikTok baru ni, kecoh di negara seberang. Satu orang Islam kita perempuan duk makan balik bayar guring yang buat macam keropok. Kulit balik bayar tu dipanggang, dia goreng macam keropok. Bila makan tu bunyi prak 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 prak. Kita dengar rasa sedap. Dengan berminyak oren kuning. Orang Islam ni, tuan-tuan, tengok balik bayar pun dia geli. Sebut dia pun nak muntah. Tapi hamba Allah ni boleh. Kenapa jadi macam tu? Langsung tidak ada sensitif. Sebab hati dia dah mati lah. Dia tak ada apa, tuan-tuan. Jadi bersihkan hati kita supaya kita ni Allah Ta'ala terima. Jangan jadi rosak amalan kita dengan perbuatan-perbuatan tu. Tuan-tuan yang saya muliakan, Nabi SAW sebut ada banyak dosa-dosa besar. Dalam dosa-dosa besar tu, Nabi sebut ada 3 dosa yang besar dalam satu hadis. Nabi kata dosa besar yang pertamanya ialah al-isyraku billah. Orang syirik kepada Allah. Dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan i'tiqad. Dosa paling besar. Andai kata dia mati dalam keadaan tak bertaubat, Allah tak ampunkan dosa dia. Saya naik kereta. Yang bawa saya tu pakai kopiah, rambut panjang, kerinting. Saya duduk kat belakang nak pergi ceramah. Orang jemput saya, 2 orang kat depan, saya belakang. Dia kata, Ustaz, sekolah Ustaz okey ke? InsyaAllah macam tu lah. Alhamdulillah. Susah Ustaz, kalau kita kaya, senang Ustaz. Sekolah Ustaz kita sapak lah. Tapi itulah, Islam ni banyak sangat peraturan. Sana haram, tak ada yang halal. Bila haram semua, habis ha? Cuba tengok orang lain. Mana ada haram semua? Semua dia sapu tu yang kaya.
Kita ni miskin sebablah haram sana, haram sini, haram sana. Saya kata, abang, tobat balik bang. Istighfar bang. Dia kata Islam ni jadi miskin sebab banyak haram. Tukang nombor ekor tak boleh, judi tak boleh, main kuda tak boleh, hak nu tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, tu yang jadi miskin. Orang lain semua dia buat, tu yang jadi kaya. Saya kata, bang, tobat, kena ngucap. Salah ustaz? Salah, boleh bawa pada kufur. Boleh jadi murtad perkataan abang tu. Syirik pada Allah. Astaghfirullahalazim. Syirik. Jangan tuan-tuan duk hangguk pula. Yalah, memanglah. Yalah, memanglah. Satgi duk tak yalah, dia suruh kita ni pula. Kita pun yalah, yalah. Jangan ada perangai macam tu. Mai satu budak muda, mai ambil order kat saya. Minum. Dia tulis. Minum. Makan. Gelang. Dia pakai gelang. Sekejap dia mai hantar balik. Dek, laki-laki tak boleh pakai gelang, dek. Takut apa? Laki-laki tak boleh pakai gelang. Ni bukan emas. Emas ke, perak ke, nikal ke, suasa ke, apa bala tu selalu pakai lah. Gelang. Cincin, tak apa. Cincin perak, tak apa. Ni, gelang ni, tak mau. Tu dia belah. Tu yang Ustaz Kazir kena santau. Saya pergi satu rumah orang kaya, tuan-tuan. Pakai rantai. Dia pakai baju teluk belanga. Rantai emas. Nyebut. Sila Ustaz, sila. Saya tengok rantai dia. Nyebut Ustaz makan. Abang pakai rantai emas ke rantai apa tu? Biasalah Ustaz. Laki-laki haram pakai rantai bang. Saya tak kira hang datuk ke apa ke. Haram. Dia belah gitu. Baik saya tegur. Nanti di hari kiamat Allah tanya dia, awak hang pakai? Saya tak tahu. Hari itu ada makan dengan Ustaz Kazim, dia diam. Mampu kita tuan. Kena cakap tuan. Jangan sampai jadi syirik pada Allah. Saya tengok dalam satu rumah dia minta saya ubat. Mai tengok suami dia sakit. Saya tengok atas jenam pintu tu ada tangkai. Tak tahu ada warna hitam 4 segi, bungkus apa tau. Saya kata binatang apa tu kak? Tak apa ni saja nak buat pagar-pagar rumah lah, takut benda tak elok mai. Jadi kalau buat benda tu dia tak mai. Dia sajalah ikhtiar. Ikhtiar tak ikhtiar kau. Kalau kak nak saya tolong ubat, buang nak tolong. Bukan suami akak kena ubat, akak tu kena ubat lah. Duk percaya benda-benda tu. Suami tu sakit, dia tak larat dah. Apa nak buat aku tak larat dah. Yang kak tu kena ubat lah. Syirik kepada Allah, dosa besar. Sama ada dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan i'tiqad. 2. Uququl walidain. Dosa nombor 2 yang besar yang Nabi sebut dalam hadis tu apa? Derhaka pada mak bapak. Yang sekarang ni anak-anak derhaka dalam bab apa? Saya jumpa banyak, saya tengok banyak dalam bab jodoh. Mak tak setuju lah hang menikah dengan dia. Dah lah bukan mak nak menikah, cik nak menikah. Tak minta duit mak lah. Dah ayah hang pun tak setuju. Bagi tahu kat ayah, tak minta duit dia pun. Cik pun ada duit sendiri. Dah bukan mak tak bagi hang menikah. Mak bagi, mak suka. Tapi mak tak kenal dengan dia tu. Mak, jangan tengok pada envelope. Jangan tengok pada cover buku mak. Jangan tengok pada sarung mak. Dah mak tak tengok envelope apa, mak tengok dia tak apa berkenan. Nikah. Dia tak tahu yang dia menikah tu tanpa keredaan mak bapak dah. Banyak kes macam ni tuan-tuan. Banyak. Saya orang mai bawa budak. Mak bapak dia mai, anak dia mai, minta belah mulut.
Bapak dia masam lah, mak dia depa ni suruh aku belah mulut tapi masam kiok. Saya pun belah lah mulut, baca, makan kurma, ayak zam-zam apa semua. Saya ambil duit, saya bagi kat anak. Mak dia kata, tak apa Ustaz, tak apa. Kami yang bagi kat Ustaz, saya nak sedekah, pasal apa saya nak ambil pula? Dia bagi juga, Ustaz ambil juga. Saya tak mau lah, buat apa saya mau? Bukannya apa pun. Dia bagi juga. Lepas tu dia depa 3 belah. Saya pun tak apa. Tak. Saya nak tengok, pasal apa yang dia pulun sangat nak bagi sampul surat ni. Rupanya ada surat dalam tu. Ada surat dalam tu, Ustaz, tolong doakan kekuatan pada saya. Oh. Pak dia tak ada. Pak bukan Melayu, bukan Islam. Tak menikah mula. Allah. Tu yang mak dia marah. Pak dia marah tu. Dia kata nak buat macam mana Ustaz, dah terlanjur apa semua ni, saya pun tak tahulah. Mak saya lah, pak saya sekarang ni tak boleh terima anak saya. Anak luar nikah lah, apalah, saya nak mengadu kat siapa pun tak. Patut saya tengok anak dia lain warna, mak dia lain color. Tapi kita tak tanya lah. Tanya marah pula. Lain no, warna no, lain marah pula. Buat menggatai mulut marah pula. Saya tak mau tanya banyak, sepak dia garang, nampak pengil. Dia ni jumpa aku, dia masam. Saya pun, rupanya anak tu anak tak sah taraf. Mai jumpa saya nak belah mulut kak. Allah. Adik-adik nak menikah ke apa ke, tanyalah mak bapak dulu. Janganlah main menikah. Besok jadi masalah. Bila bergaduh, bila kena tinggal, kita tak lepas dengan mak bapak. Kita tak lepas. Yang kedua yang saya nampak, anak-anak hari ni derhaka pada mak bapak pasal apa? Pasal dia anggap mak tu bodoh, bapak tu tak erti. Pasal dia lebih pandai, dia universiti, dia dapat kerja bagus, dia pula SPM dapat 13A, 18A. Dia mak ni pula tak ada A apa pun tak ada. Dia anggap mak dia tu tak erti, mak dia tu tak pandai, bapak dia tu rendah pendidikan dia setakat SPM saja. Dia pula rasa dia gila besar, maka dia rasa tindakan yang dia buat tak perlu lagi tanya pada mak bapak dia. Menyakitkan hati mak bapak dia. Beli rumah tak tanya mak, nak kerja tak tanya bapak, nak buat loan tak tanya pak, pinjam alung pun tak panggil pak, tak tanya pak lah. Konon-konon dia tahulah nak selesai masalah dia. Pinjam alung tuan-tuan 5,000, 10,000 sehari, dia kata Ustaz 100 kena bayar. Sehari 100. Yang kau kata pinjam nak buat apa? Ayah tahu tak? Tak. Sekarang alung cari ayah, alung simbah cat rumah ayah. Saya lari Ustaz. Ustaz tolong Ustaz pinjam 100. Nak bayar alung. Saya pun ambil nah. Nampak kesian tengok ni. Besok saya bayar lagi tau. Sudah tuan-tuan ni. Jatuh kita pula hutang ngalung pula. Dulu masa hang nak pinjam tu hang tak tanya ke pak hang tak bincang ke dengan mak hang. Hang nak bisnes hang tak tanya ke bapak hang. Hang nak melabur hang tak tanya ke pada bapak hang. Mak kita ada, pak kita ada. Beli rumah tak tanya, beli kereta tak tanya, beli nombor 2 kereta tak tanya. Tak tanya apa tuan-tuan. Seolah-olah mak pak ni tak ada pengalaman, tak ada ilmu. Bila susah, cari mak. Bila susah, cari pak. Pak bergadai. Gadai tanah, jual tanah. Saya dekat mak pak. Dia bawa geran mai jumpa saya. Ustaz, tolong beli tanah saya. Di mana tanah abang ni? Tengok. Jauh. Tanah bukit abang. Tanah bukit Ustaz. Minta tolong Ustaz lah. Berapa abang nak jual? Tak mahal Ustaz. 300,000. 300.
Tanah bukit atas bukit bang. Mana ada orang nak jual 300,000 bang. Biar betul bang. Tak, saya nak jamin anak saya bicara. Kes apa? Allah, tuan-tuan. Siapa bapak ni? Tua-tua kena minta panjat rumah orang. Panjat pejabat orang. Minta tolong beli tanah ni. Dia nak bayar kes. Nak bayar lawyer semua. Nak ambil kes anak dia. Anak dia pula tuan-tuan. Kes pula boleh gantung. Bukan kes boleh penjara 2-3 tahunnya ni. Gantung punya kes ni. Kesian. Sebab tu kita nak buat apa-apa pun. Tengoklah pak. Tengoklah mak. Ingatlah pak. Ingatlah mak. Bila kita ingat mereka tu insya-Allah kita tak jadi jahat, tak jadi buah. Ni hak jadi buah ni pasal tak ingat mak ayah. Orang ajak race. Orang ajak modified. Orang ajak lumba. Bila sakit, mak duk tunggu di hospital. Yang ketiga kata Nabi SAW, qaulaz zur, berbohong. Wa syahadat zur, saksi bohong. Dosa nombor 3 kata Nabi, orang yang berbohong. Masya Allah. Saya ni pun takut duk ceramah ni jadi bohong. Nak bagi sedap ceramah, buka cerita. Nak bagi ceramah, reka cerita. Nak bagi orang gelak, reka cerita. Saya pun bohong, neraka saya. Dia tak ada modal, dia buat cerita lawak bagi orang gelak. Padahal cerita tu dia reka. Pembohong tu. Dah lah dalam masjid, dah lah dalam surau, nama pula majlis ilmu. Dimulakan dengan alhamdulillah, bismillah. Tapi isi dia, qaulaz zur. Pembohong. Sebab tu jangan duk tengok orang lain lagi. Saya bila baca hadis ni, saya tengok diri saya tu. Duk ceramah ke orang, berapa kali hang bohong. Mampu nak jawab depan Tuhan. Sebab tu saya tak berani tuan. Kalau benda tu hak bagi lawak orang pergi gelak pun tu, benda tu hak saya jumpa. Yang saya jumpa saya cerita balik. Hak betul saya tengok. Hak betul saya jumpa. Tapi nama kata nak reka bagi buat dosa. Supaya orang ketawa, berdosa. Dahsyat tuan-tuan. Semoga Allah peliharalah saya dengan tuan-tuan ni daripada buat cerita bohong, dengar cerita bohong. Hak saya cerita pada tuan-tuan ni benda hak tu tak pelik-pelik kita. Macam-macam benda saya jumpa. Yang saya rasa Allah ada no dalam dunia ni, ada jenis tu, ada. Cuma saya tak gamak nak habaq pada tuan-tuan. Sekali tuan-tuan kata ustaz ni bohong bah. Yang bukan-bukan. Cukup yang saya cakap ni pada tuan-tuan. Kisah anak derhaka, kisah isteri derhaka, kisah suami derhaka. Dan janganlah kita jadi bohong. Sama ada berbohong dalam saksi. Ni berapa ramai hak saksi. Dia tak nampak, dia tak tahu cerita, tapi dia komen dalam media sosial seolah-olah dia nampak. Banyak tuan-tuan. Banyak. Macam hantau lah. Yang kedua, berbohong dalam bisnes. Duk bohong dalam nega. Yang ketiga, bohong dalam perkataan. Bohong dalam berjanji. Banyaknya bohong. Rupa-rupanya bohong bukan dosa kecil. Bohong ni termasuk di dalam dosa-dosa besar. Baik. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang bantah, yakni yang tiada ikut ajaran suami dan taat itu setengah daripada dosa yang besar. Lagi akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab itulah memasukkan ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab bantah suami, tak ikut suami, tak taat pada suami, dosa yang besar membawa ke dalam neraka. Sebab tu akak-akak, kalau kita lah ni janda, ada orang minta kita. Ada orang minta kita, meminang kita. Ada perempuan kata tak mau dah. Saya dah ambil sunnah Nabi dah, saya pernah berkahwin.
Sekarang saya janda, saya tak mau dah suami. Sebab saya takut saya bantah dia. Ada yang cakap macam itu. Pagi tadi saya jumpa perempuan tu. Nama dia Rusnah. Saya kata, Kak Rus, ada orang Minang Kak Rus ni. Sihat elok ni, tak mau kahwin. Tak mau Ustaz. Kak Rus nak tunggu suami Kak Rus dalam syurga. Amin. Yang kedua, Kak Ros tak mau lagi kalau Kak Ros menikah sekali lagi, Kak Ros lawan dia, biarlah Kak Ros bujang. Lagipun Kak Ros dah pernah kahwin dah. Cukuplah, dah amal dah sunnah Nabi, cukuplah. Dia mati pula, tak apa Kak Ros tunggu Kak Ros mati. Kak Ros takut Kak Ros gagal nak taat pada suami. Dapat suami baik tak apa, dapat suami tak baik, macam mana Ustaz? Itu kata perempuan. Ada pula yang kata, saya ni Ustaz tak pernah jemu nak menikah lain. Berapa ada suami akak? 3. Oi, meriahnya. Mati ke apa? Mati pun ada, cerai hidup pun ada. Betul? Tu kak kalau siapa nak minang ni Ustaz kalau siapa nak minang kak terima, kalau baik kak terima. Pasal apa? Kak nak kak mati dalam keadaan ada suami. Oh. Sebab kak pernah dengar satu ceramah, ulama-ulama dulu kalau nak mati isteri dia cepat-cepat menikah. Sebab apa? Sebab dia malu jumpa Allah dalam keadaan dia bujang. Jadi kak macam tu juga. Kak tak mau mati dalam keadaan bujang, malu. Oh, ada juga jenis tu. Jadi abang-abang kalau nak ada single ni, angkat tangan macam saya minta ni. Selama rock dia cakap, kak kalau boleh nak suami lagi Ustaz. Nganga kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu saya cakap pada tuan-tuan, kita ni, apa keadaan kita pun bersyukur. Ulang balik. Apa keadaan kita pun bersyukur. Itulah qalbun salim. Kita ada suami, alhamdulillah. Kita ada isteri, alhamdulillah. Aku nak cari pahala sebanyak-banyaknya daripada suami aku, daripada isteri aku. Aku nak berkhidmat pada mereka, aku nak cari syurga. Jangan tuan-tuan nampak syurga di luar. Nu syurga di rumah kita. Nama dia isteri kita. Sumber pahala tu. Bagi makan dia pahala, bagi minum dia pahala, bawa dia semayang pahala, ajar dia agama pahala, tengok dia pahala, gugur dosa kita dengan kita duduk dengan dia, bersalam dengan dia, semua dapat pahala. Kenapa tak enjoy dengan isteri kita? Selama kita kahwin, berapa kali kita sikat rambut isteri kita? Berapa kali kita pergi ambil kain tola, lap rambut dia hak mandi? Mai mama, abang sikat rambut. Sikat rambut. Puh minyak zaitun. Lagi buat tocang pula. Belah sini ada, belah sini ada. Macam si Zuka. Tak pernah buat. Berapa kali kita urut ni? Urat hijau duk kuting duk keluar. Diri lama, angkat lama. Urat hijau ni. Abang lengur, abang urut abang. Mata tengok tali besen, kaki duk urut. Papa, pi urut kaki kusyen. Macam keras kan ni lah. Kaki kerusi, bukan kaki isteri dia. Maknanya kita tak buat dengan hati. Cuba buat dengan hati. Mai abang urut. Duk ambil tilam, toto, tak tengah TV tu. Mai abang urut. Kemah badan, ikat rapat-rapat kain pelekat tu. Seronoklah dia. Ni kita tak pernah ambil dia sebagai sumber pahala. Tu yang saya tegur budak-budak. Saya suka tengok anak-anak muda. Bila jumpa dengan ustaz, jumpa dengan tok guru, seronok. Cium tangan macam ni. Saya tanya satu budak, hang cium mak hang macam tu tak? Entah cium mak entah macam tu tak? Entah ada tak cium bapak macam tu? Dengan tok guru, bukan dia beranak kat hang. Memadailah tangan sudah. Bukan saya larang tuan-tuan. Buat kat mak dulu, hak tu lagi layak.
Hak mak ni cium guna dahi. Mak. Kadang pakai topi, belagak topi. Main dengan saya tarik tangan tu. Saya tak suka. Hang pergi cari mak hang, cari pak hang. Hak tu lagi afdal pada saya. Bila saya cakap macam ni orang marah saya. Kita ada auliat kita, aulawiyat kita. Kita rajin duk belanja kawan kita. Mi kungfu lah, cak kutia kerang lah. Tapi berapa ramai hak belanja isteri. Tak bungkus pun buat balik. Kalau kita nak isteri kita taat kepada kita, kita bagi yang terbaik pada dia. Dan pada masa itu dia derhaka pada kita, lawan kita, tak hormat kita, memang layak neraka lah untuk dia. Memang layak neraka lah tuan-tuan, jenis tak bersyukur ni. Dan kata dia, dan yang terlebih bantah lagi, yang terlebih sangat jahatnya, sebab suaminya beristeri yang lain. Sudah tuan-tuan. Yang ni tajuk panjang lebar, kita sambung lepas raya kot. Cerita bab poligami. Tobatlah bulan lepas raya ni orang perempuan tak main kuliah tuan-tuan. Mainlah kau cerita bab poligami. Siapa yang boleh menikah, siapa yang tak boleh menikah. Kalau dah menikah nak buat macam mana, kita belajar ni. Setengah orang dia setuju poligami tapi tak tahu hukum. Setengah orang tak setuju poligami tapi tak tahu hukum. Setengah tahu hukum tapi tak berani pasal bini garang. Ada pula yang isteri cari untuk dia. Ini pun pelik. Isteri cari untuk dia. Loh. Bukan seorang, dua orang. Loh. Hak jenis tu pun ada tak? Ada hak jenis tuan-tuan. Saya jumpa isteri dia 9 orang. Tapi bukan sekali 9 orang. 2, cerai 2, menikah 2. Nikah seorang, nikah lagi seorang, cerai 2-2 serentak. Astaghfirullahalazim. Hang ni lagu mana? Dia gelak kat saya tuan-tuan. Hang ni ada pakai ilmu ke? Yang boleh tarik orang perempuan lawa-lawa dapat hang ni. Dia gelak. Takut saya tengok tuan. Saya hak jantan mu tengok dia takut. Tapi orang perempuan duk kejar dah. Ni benda hak pelik-pelik dalam poligami ni. Dan yang paling tragis saya jumpa dalam bab poligami ni apa? Dua-dua pakai purdah. Isteri dia. Saya habis mengajak dia di surau, tengah depa duk jamu nasi pulut kuning ni tuan-tuan. Dia mai, Ustaz, mai ni nak minta petua pada Ustaz sikit, ni nasihat lah. Nasihat apa? Ni dua-dua ni isteri saya. Oh, ni dua-dua ni mai ni, dua-dua isteri. Isteri saya. Oh. So nak nasihat Ustaz lah macam mana saya sebagai suami nak berlaku adil pada dua-dua ni. Ustaz tolong nasihat saya lah. Saya kata saya yang kena tanya dengan abang, belajar dengan abang. Macam mana dapat menikah dua? Saya kena belajar dengan abang. Saya tak ada apa Ustaz, saya tak ada apa. Tadi minta nasihat sikit. Sebulan lepas itu, isteri dia mai jumpa saya. Dia tak ada, isteri pertama dia pun tak ada, isteri kedua dia aja mai. Ustaz kenal saya? Mana saya kenal, kau pakai pudar, tobat lahum, saya tak kenal. Saya yang datang jumpa Ustaz dengan suami saya, dengan madu saya. Ya, ingat. Mana suami tak datang? Dia tengok muka saya. Dia kata, Ustaz, isteri ni minang saya. Madu saya, minang saya. Tiap-tiap hari provok saya suruh menikah dengan laki dia. Laki dia baiklah, dia nak amalkan sunnah lah. Mula-mula mak bantah, tapi bila tengok madu saya bersusah payah sangat Ustaz,
Jadi mak setuju, bapak setuju, saya pun setuju. Bukan senang ustaz, madu minang madu. Habis tu dah bagi lah. Ustaz, suami saya penipu ustaz. Sepanjang kami kahwin ustaz, dia ambil loan nama saya, dia ambil loan kereta dia pakai nama saya, dia buat ni semua, habis duit saya ustaz. Kemudian dia tinggalkan saya ustaz, dengan duit saya, dengan apa semua, dengan madu-madu lari sekali. Rupanya mereka menggunakan modus operandi, suami dengan isteri tadi ni, modus operandi dia pi cari mana perempuan hak lambat kahwin ni, pi provoke mai lah kahwin dengan suami saya, kita hidupkan sunnah lah insyaAllah apa semua. Kawan tu percaya lah. Nikah dia sponsor, ni sponsor, yang ni sponsor. Bila dah kering duit hamba Allah tu tinggal. Sebab tu saya suka nasihat pada akak-akak, berhati-hati. Sekarang ni orang tak kisah nak berkongsi suami. Sebab akak kaya, akak boleh support mereka. Laki tak ada kerja, madu tak ada kerja, dia belasah duit akak. Sekarang loan tak habis lagi. Personal loan atas nama madu dua. Tapi duit dapat kat suami. Pasal apa? Nak buat bisnes, nak beli hailak. Lingkup tuan-tuan. Jadi ada orang yang menggunakan agama untuk mencari kesempatan. Yang ni kita akan sambung cerita-cerita ni pada kuliah kita yang akan datang. InsyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.